Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Salam Ramadan Al-Mubarak saudara ya. Apa khabar saudara? Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat. Apa khabar saudara Rafi Kelapa Muda? Waalaikumsalam. Saudara Syah Ibrahim, Hafiz Wan Basirun, Sabaruddin Din. Saudara Joka, terima kasih doa atas supaya saya sentiasa sihat walafiat. Saudara Muhammad Safari Makzun, waalaikumsalam. Saudara Muhammad Basari, waalaikumsalam. Amran Ali, Mi, apa khabar? Saudara Man Lin, apa khabar Man? Amy Basir, waalaikumsalam. Awi Anwar, doa saya anda semua sihat ya. Saudara Muhammad Raimi, Muhammad Siddiq, saudara Wan Ismail Abdullah, saudara Satria Setiawan, begitu juga ada saudara Lang Al-Banjari, saudara Arifin Abdul Halim, apa khabar saudara? Intan Zalinda, Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail, doa saya agar anda sihat walafiat. Begitu juga dengan Al-Fatah Mika, Lila Haji Kamarun, Haji Wan Ismail, waalaikumsalam. Syari Ahmad, terima kasih bersiaran pada malam ini daripada Putrajaya saudara ya. Saudara Yusuf Awang, ABK, Norizwan, Puan kot ya. Terima kasih. Dalam musim-musim Ramadan ni, bulan puasa ni, memanglah badan agak letih sedikit saudara. Kadang-kadang saudara Mutalib, saudara Marani, kalau ya Ruby, apa khabar Abi? Puan Halimah Ismail, Puan Hamidah Kamat, Man JB ya Man, lawa gambar tu Man. Jaka Linglong. Terima kasih Man. I'm not the number one, ramai lagi yang number one saudara Man ya. Saudara Zurin Yasin, Puan Sharifah Hapipah, BSA, saudara Samad Lon, Norizwan, waalaikumsalam. Abdul Aziz, banyak sangat gambar Man Kiman, lawa-lawa gambar tu Man ya. Itu juga ada saudara Muhammad Azmi Muhammad Ali dari Kota Baru. Salam 8 Ramadan ya saudara, benar. Baik saudara, saya mohon maaf kalau yang tak sempat saya santuni satu persatu, kerana banyak juga perkara-perkara yang elok kita bincangkan pada malam ini. Seperti biasa, permulaan kita, saya melaporkan hari ini hari Ahad, tanggal 10 April dan 8 Ramadan. Artinya sudah 8 hari kita dah berpuasa saudara. Tinggal lagi sekitar dalam 21 hari saja. 20 hari ataupun 21 hari dah raya. Tutek, sudah pun sampai penghujung Ramadan saudara. Dan menurut saudara Rio daripada Universiti Melaya, kirimannya kepada saya hari ini merupakan hari yang ke-745. Virus corona menyerang bumi kita ini. Dan semalam ada susut, agak ketara daripada 14,944 turun kepada 10,177. Menjadikan jumlah kumulatif yang terkumpul warga kita yang dijangkiti oleh virus corona adalah 4,317,706 orang. Bagaimanapun, mereka yang dirawat dan berjaya dipulihkan adalah sejumlah 4,128,963. Sebab kita pun sekarang ni dah masuk suasananya daripada pandemik kepada endemik. Cuma laporan semalam kematian adalah 21 orang. Menjadikan angka kematian yang terkumpul sudah 35,280. Sebab itu saya selalu berpesan pada teman-teman, pastikan kita jaga kebersihan diri kita, rawatlah keluarga kita, jagalah diri baik-baik saudara. Memang untuk pasal Ramadan ni kadang-kadang kita pergi, tetapi kalau boleh lakukan penjarakan sosial dan elakkan bersentuhan. Nak buat macam mana saudara? Dah suasananya begitu. Saya melihat daripada kiriman saudara Man, saudara Rio, menurut laporan saudara Rio daripada Universiti Melaya, yang hari ini cuma ada 2 negeri saja yang jangkitannya adalah lebih daripada 1,000. Iaitu di Selangor masih lagi 5,686. Jumlah di Selangor sudah 1,261,817 saudara. Tinggi.
Begitu juga di wilayah Persekutuan. Wilayah Persekutuan dia naik balik daripada 970 pada 1008 orang. Lain-lain negeri nampak gayanya alhamdulillah susut semua. Tak ada yang campur, tak ada yang pelas. Johor 544, Sabah 106. Ini menggembirakan saya. Begitu juga di Sarawak 350, di Kedah 311. Bagus cek. Di Pulau Pinang 372. Ini ceroy lah sikit. Kelantan, alhamdulillah, Saudara Azmi. Nampak gayanya di Kelantan 64. 2 angka saja. Tidak lagi angka ratusan. Kekalkanlah rentak ini supaya kita dapatlah menyambut Hari Raya dengan sesempurna mungkin bersama keluarga. Di Negeri Sembilan masih lagi beredar pada angka 500, iaitu 519. Di Perak juga, yup. Walaupun susut, tapi 583. Raban Tebing juga, yup. Di Pahang, alhamdulillah 214. Di Terengganu 137. Melaka 206, susut semua. Labuan 2 angka 20. Putrajaya 28 dan di Perlis 29. Jumlah untuk bulan ini saja sudah pun meningkat kepada 113,772. Ini untuk bulan ini saja. Iaitu bertarikh 9 April, saudara. Semalam lah. Jangkitan semalam 9 April, jumlah jangkitannya untuk bulan ini 113,772. Itu saja yang dapat saya laporkan. Lebih daripada itu tak ada, saudara. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara Rio daripada Universiti Melaya yang tidak henti-henti, tak jemu-jemu, tak lelah menghantar kiriman pada kita untuk perkongsian kita bersama, ya, saudara Abu Samah. Baik, saudara, seperti biasa, usai laporan ini kita berniaga siap. E-commerce. Tak lama, saudara. 2-3 minit saja, mohon maaf, saudara. Saudara Asharuddin, Ramlidin Ramli, saudara Abu Samalan, saudara Ismail Abu Hassan. E-commerce kita seperti biasa. Kalau saudara ada produk, sila hubungi Al-Azhar. Ada teman-teman bertanya saya nombor telefon Al-Azhar. Saya selalu sebutkan, iaitu 011-330-41241. 011-330-41241. Dan saudara boleh berhubungi dengan Al-Azhar untuk kalau saudara ada produk untuk diwawarkan. Tapi jangan lupa haruman setangi bakurnya serta wangi-wangian parfum daripada Timur Tengah. Saudara Hashim Matan, saudara Mustafa, ya. Ini teman kita di Instagram. Bagi mereka yang kadang-kadang tak ada di Facebook, boleh lari pada Instagram. Sila subscribe ke kanal Zainal. Dan dengan Al-Azhar, selain daripada wangi-wangian, jangan lupa saudara, itu produk ibunya, iaitu rendang Tok Naneng, yang mengekalkan tradisi warisan negeri Perak, yup. Dimasak dengan penuh kasih sayang. Rendang ni memanglah marvelous, saudara. Marvelous, fabulous katanya. Tak percaya, cubalah, koma. Rendang ini dijamin halal 100%. Ia merupakan cita rasa rakyat Malaysia. Rendang homemade. Rendang tradisi daripada negeri Perak. Dan juga jangan lupa bahulu berdal. Al-Azhar juga memasakkan gula O. Ini untuk health conscious, supaya kita tidaklah khawatir dengan penyakit kencing manis. Kerana gula O ini, dia tanpa kalori. Saudara, selain daripada Al-Azhar, saudara juga boleh berhubung dengan Siti Farehah. Saudara Nur Azman daripada Pokok Sena Kedah. Cek, alhamdulillah. Saudara Kamal Awang, satu Malaysia. Salam satu Malaysia katanya. Ini bolehlah saudara berhubung dengan Siti Farehah. Sibukkan Siti Farehah dengan dendeng manisnya. Dendeng manis Siti Farehah sesuai untuk buat makan dengan ketupat, dengan lemang, makan kanji untuk bulan puasa ni. Saya lihat dia begitu sibuklah di dapur, kungkang menyiapkan pesanan daripada teman-teman yang ingin menikmati enaknya dendeng manis Siti Farehah. Untuk dapat buah-buahan di Lembah Kelang, saudara hubungi saudara Syauqi di talian 012-357-5703. Siti Farehah 017-711-4300. Syauqi 012-357-5703. Buah-buahan yang segar bugar berada. Harganya lebih murah daripada pasaran, saudara. Begitu juga jangan lupa makanan kegemaran saya, popiah sira Lady Maria. Memang mengasyikkan, pedas, rangup dan manis.
Hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Dan juga saudara jangan lupa sahabat kita saudara Zul, tokoh jamu kemaman. Saudara boleh berhubung dengan beliau di talian 019-917-0449. Tokoh jamu kemaman, boleh juga saudara layari di Instagram. Sekejap saya nak pasang kipas angin. Panas pula rasanya saya. Dia lepas apa kita berpuasa ni, lepas semain tarawih ni badan panas pula. Ya saudara, saudara boleh berhubung dengan saudara Zul, tokoh jamu kemaman 019-917-0449 untuk mendapatkan madu Yaman Gold. Ini madu ni dikenali sebagai madu gurun. Sesuailah saudara, yang dijamin kualitinya untuk menambahkan stamina dan meningkatkan imuniti antibody untuk rawatan asma dan batuk berpanjangan, memulihkan sistem saraf, rawatan luka dalam dan sebagainya. Samping itu ia sesuai untuk rawatan susulan bagi mereka yang pernah dijangkiti oleh virus corona ataupun COVID-19. Sama dengan itu, saudara juga boleh menempah ataupun bertanya dengan Zul tentang Jelly Gamat Abstract. Ini untuk memulihkan luka dalaman, saudara. Jelly Gamat ini sesuai untuk sembelit, untuk mereka yang bersalin, kalau ada anak kita yang baru berkatan, ia membantu rawatan buasir juga, saudara. Jadi, saudara bolehlah berpesan dengan saudara Zul di talian 019-917-0449, tokoh jamu kemaman. Banyak lagi produk ni, saudara. Tapi yang mahu saya wawarkan kepada saudara adalah pilihan saya, iaitu ini madu asli daripada Yaman, saudara. Baik, saudara. Usai e-commerce, kita masuk tentang sedikit naluri kehidupan. Ini sebagai bimbingan kita ataupun untuk tauladan, pencerahan kita, zaman-zaman kita, saat-saat kita berpuasa ni, saudara. Iaitu sebenarnya, saudara, bersahur itu adalah satu barakah sebenarnya. Kerana daripada Abi Sa'id Al-Khudri, baginda Rasulullah SAW bersabda, makan sahur itu barakah, maka janganlah kalian tinggalkan, meskipun salah seorang dari kalian hanya minum seteguk air, kerana sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya berselawat kepada orang yang makan sahur. Ini hadis riwayat Ahmad. Status hadisnya adalah hadis hasan, ya saudara. Jadi, saudara digalakkan untuk makan ketika bersahur itu kerana ia memiliki keberkatan. Antara bentuk barakah dari makan sahur, ia mampu memberi tenaga, menguatkan semangat dan meringankan beban bagi mereka yang berpuasa. Bersahurlah, saudara, sebagai mengambil barakah atau kebaikan serta kelebihannya banyak, walaupun hanya dengan sekadar seteguk air, saudara. Kerana Ibu Hajar Al-Asqalani mensyarahkan, dia bahawa berkat pada sahur terhasil daripada sudut yang pelbagai, iaitu mengikut sunnah serta berlawanan dengan ahli kitab, dan ianya menguatkan tenaga untuk melakukan ibadah puasa. Samping itu, ia menambah semangat untuk berpuasa, menahan daripada perbuatan yang tak baik disebabkan oleh lapar, penyebab memberi sedekah kepada orang meminta, dan sebab kepada berzikir dan berdoa. Waktu mustajab untuk berdoa, saudara, sebenarnya adalah waktu kita niat untuk berpuasa. Jangan lupa, saudara, bila saudara makan sahur, masa niat itu berdoalah kepada Allah SWT. Itulah merapatkan kita dengan Allah SWT. Allah dan para malaikat bersalawat ke atas orang yang makan dan minum untuk bersahur. Selawat Allah ke atas orang yang bersahur adalah pujiannya kepada hamba-hambanya yang bersahur. Manakala selawat para malaikat adalah ke atas mereka yang bersahur pula merupakan doa pengampunan dari para malaikat buat mereka yang bersahur. Waktu bersahur itu sendiri pula adalah termasuk antara waktu mustajab untuk berdoa, saudara. Keberkatan syariah, itu keberkatan dalam mengikut sunnah baginda Rasulullah, kita akan mendapat ganjaran pahala. Sampai itu jangan lupa berzikir, saudara. Jadi saya mengharapkan teman-teman jangan lupa pukul 3, pukul 4 kan bangunlah sekejap. Kita bersahur. Sebelum tu kita buatlah solat sunat, ya saudara. Saudara Kamarudin Aziz, selamat bersiaran dan pencerahan. Terima kasih saudara Zack Zul,
Saudara Saidi, Saudara Osman Puasa. Saudara Roszani. Ini daripada teman-teman daripada Instagram. Saudara, sila like and share. Itu yang saya minta daripada anda. Like, share, subscribe. Lain tak ada saya minta daripada anda. Berkat bulan puasa ni, bila anda bagi like, bagi anda share, menambahkan tontonan teman-teman, itulah saja semangat kepada saya, saudara. Saya tadi balik daripada solat tarawih, terus tengok persiapan patut, terus bersiaran untuk anda. My commitment is for you, brothers and sisters. Cakap orang putih sikit, brother. Jangan lupa tentang Mutiara Kata. Mutiara Kata kiriman sahabat kita, Saudara Hibil. Katanya, barang siapa yang menginginkan husnul khotimah, maka hendaklah ia selalu bersangka baik dengan manusia. Ini adalah yang kata-kata mutiara daripada Imam Syafi'i. Culipan daripada sahabat saya, Saudara Hibil. Barang siapa yang menginginkan husnul khotimah, hendaklah ia selalu bersangka baik dengan manusia. Bersangka baik dengan saya, like and share, subscribe. Sama ada di Facebook ataupun di Instagram. Itu saja yang saya minta daripada saudara. Tak kena bayaran 1 sen pun, saudara. Baik, saudara. Seperti biasa, salam impian moratorium dan pengeluaran wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Siang tadi saya dapat culipan tengok dalam media sosial, saya terkesan lah, saudara. Kerana melihat ramainya warga kita yang beratur untuk mendaftar ataupun untuk menyemak tentang pengeluaran mereka di bangunan kumpulan wang simpanan pekerja. Kalau saya lihat dari segi gambaran yang ditunjukkan, mungkin dia naik motor, dia ambil gambar tu, punyalah ramai. Dekat 15 minit, saudara. Panjangnya, bagi saya ribuan lah. Begitulah saya katakan bahawa warga kita bukan hanya terdiri daripada warga bangsa Melayu. Ia daripada pelbagai bangsa yang amat mengharapkan pengeluaran wang simpanan pekerja ini. Jadi teman-teman di KWSP, layanlah setiap pencarum itu. Kerana mereka ingin mengeluarkan wang mereka sendiri. Tidak pun meminta wang anda. Ya, saudara Lat Subaki, saudara Osman, Abdul, Zamri, Manpol. Saudara, itu yang saya harapkan supaya adalah cerianya untuk warga kita menyambut kehadiran Aidilfitri nanti. Kabarnya akan dikeluarkan pada 20 hari bulan. Besok saudara juga boleh terus menyemak, dan kabarnya adik-adik kita yang di pusat pengajian tinggi sehingga usia 20 tahun juga boleh mula membuat permohonan untuk mendapatkan bantuan RM150. Saya bila tengok begitu saya sedih, saudara. Begitulah warga kita, RM150 pun ramai minta. Dalam keadaan susah sekarang ni, saudara. Tadi pun saya pergi ke Pasar Ramadan. Bila saya pergi ke Pasar Ramadan, saya tengok banyak yang termenung daripada yang wajah-wajah yang ceria. Dan mungkin kerana hari ini hari Minggu, tetapi bukan itu alasannya. Dulu-dulu kalau hari Minggu lagi ramai, sekarang ni ramai yang tidak berniaga. Saya berbual-bual tadi, saya rasalah bahawa pertama sekali mungkin mereka tidak punya modal untuk memulakan perniagaan selepas 2 tahun terkurung. Yang kedua, mungkin jualan itu tidak seberapa. Dan yang ketiga, bila harga barangan di pasaran terlalu tinggi. Mungkin itulah sebabnya Pasar Ramadan yang saya pergi tadi di session 17 dan session 14 tak ramai mana pun di Petaling Jaya, saudara. Baik, saudara. Nak cakap pasal ini keluhan rakyat ni bukan satu, saudara. Banyak. Hajab benar lah nak dapat KWSP. Ya, Puan Nuridah Kamarudin. Memang hajab lah. Hajab bahasa Perak ni, lihat. Hajab berbenar, kata orang. Orang Perak kata begitulah. Mereka kadang-kadang menzahirkan kekecewaan. Hajab berbenar nak dapatnya. Susahnya untuk dapat. Saya bersimpati dengan anda. Tapi apa lagi yang boleh saya dapat lakukan? Hanya sekadar menyuarakan resah anda sebagai warga prihatin. Ya, saudara? Baik. Perbincangan kita malam ini bertajuk curang orang politik. Bukan nak mengata, saudara, tapi untuk mengingatkan curangnya orang politik. Tapi sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil. Hari Minggu pun berkirim pantun kepada kita. Saudara Nuridah Kamarudin, orang Cina lagi ramai. Benar. Warga keturunan Cina pun ramai yang berhasrat untuk mengeluarkan wang mereka daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Saudara? Baik.
Kata Pak Nazil, dari pekan pergi ke Puchong Bang Zaidi bersama-sama. Masjid dijadikan tarikan pelancong, apa nak jadi pada agama? Jadi kalau masjid pula dianggap sebagai tarikan pelancong, maka besar sana, besar sini, gemerlap lampunya. Tapi kalau sekadar untuk tarikan pelancong, itu tidak membawa apa arti, saudara. Apa nak jadi pada agama kita? Itu keresahan pada Pak Nazil. Katanya lagi, sambal sala pucuk putat, ikan bulan si ikan timah. Berhijab kepala, berseluar ketat, jadi amalan sesetengah muslimah. Jadi mungkinlah agaknya Pak Nazil, dia pergi ke pasar Ramadan, dia tengok ramai anak gadis kita ke wanita muslimah berhijab. Tapi di kepalanya berhijab, tapi boleh pakai seluar ketat. Macam mana tu? Jagalah kita, ya, jagalah budaya kita. Terima kasih, saudara. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nazil dan saya juga menerima pantun daripada pejuang anak muda di Perak Tengah, saudara Nordin Malik. Kata saudara Nordin Malik, masak gulai sesedap rasa, makan habis, jangan membazir. Golongan berkuasa, leka berkuasa, anak bangsa hanyut tercicir. Jadi beliau sebagai golongan anak muda, sebagai pejuang anak muda, beliau melihat bagaimana anak-anak muda kita ini tercicir. Katanya lagi, petang-petang mencari perigi, mandi sekejap sebelum senja. Bangsa lain berpendidikan tinggi, anak Melayu SPM saja. Saya rasa banyak lagi yang ramai. Mungkinlah, mungkin ada yang tercicir itu, ada banyak pusat-pusat pengajian yang lain, ada TVET dan sebagainya. Saudara, Saudara Jacob Haslam, bubar. Memang harapan kita. Baik, saudara, usai pantun, kita santun sedikit gedung ilmu. Kerana apa yang digariskan oleh pemimpin terdahulu melalui catatan dalam buku berjudul Pemimpin dalam Ungkapan Melayu. Buku ini kiriman Tan Sri Johan Jaafar pada saya. Ya, menulis itu kerana wajar kita renungkan, saudara. Kerana warga bangsa kita terdahulu mengharapkan hadirnya pemimpin yang murni hatinya dan murni jiwanya. Kerana menjadi pemimpin ianya murni, imannya teguh, kepalanya berisi. Lahirnya molek, batinnya suci, sumpah dijunjung, janji diisi. Menjalankan tugas sepenuh hati, memikul beban amat teliti. Bersama rakyat, sehidup semati, taat setia, menahan diuji. Itu kalau kita memiliki pemimpin yang murni. Jika dijadikan pemimpin, sangatlah terpuji. Dijadikan tua, budinya tinggi. Dijadikan induk, mulia pekerti, memimpin negeri, tuah berdiri. Itu kalau orang tua kita pesan, kalau kita dapat pemimpin yang murni hati jiwanya, maka bila dia memimpin negeri, maka tuah pun berdiri. Kita sambung lagi malam besok, saudara. Terima kasih Tan Sri Johan Jaafar atas kiriman buku untuk perkongsian kita, saudara. Baik. Harus saya ingatkan juga, saudara, ini kena bagi bulan puasa ke, bulan raya ke, saya harus mengingatkan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke channel YouTube. Semua itu adalah tanggungjawab anda, saya tidak bertanggungjawab sama sekali. Kerana saya lihat tadi ada 3-4 teman-teman kita yang menyunting pencerahan saya ini, tapi bukannya semua 5 minit, 4 minit. Jadi boleh lari maksudnya. Semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tak bertanggungjawab. Begitu juga dengan komen-komen yang anda berikan. Kalau ia bercanggah dengan apa yang ditetapkan oleh Kementerian Penerangan dan Komunikasi, maka itulah jadi tanggungjawab anda. Saya tak mampu untuk memantau semua itu, saudara. Ingat, ini pencerahan politik bermatlamatkan sekadar memberi informasi agar warga kita tidak diperkotak-katikkan oleh pimpinan. Itu saja, saudara. Dan prinsip kita, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Selesai masalah. Jangan pula saudara mengatakan apa yang saya cakap ni saudara kena ikut 100%. Tidak. Saudara juga berhak untuk menolak. Saudara juga berhak untuk menerima. You have the right to reject. You have the right to accept. Itu paling mudah dalam hidup kita ni. Cuma saya harap sebagai warga cinta damai, kita mesti menyantuni setiap permasalahan itu sebaik mungkin dengan harmonis. Ya, saudara Awaludin, saudara Madam Ike, saudara Awangku, Pak Cam Badarudin, Wan lah,
Kalau pakai songkok lagi mantap. Baru balik dari masjid. Ada masanya saya pakai lebay. Tak apalah. Asalkan saya tidak jadi lebay yang di sana, saudara. Ya. Baik, saudara. Semalam, Duli Yang Maha Mulia Sultan Syarifuddin Idris Shah mengeluarkan kenyataan baginda. Kerana baginda mengingatkan bahawa Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sebenarnya tidak boleh mengeluarkan sebarang kenyataan mengenai keputusan Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam. Ini yang saya selalu katakan dan ramai pimpinan terdahulu. Yang Muhammad Tengku Razali juga pernah mengatakan bahawa JAKIM ni dia tidak ada macam authority untuk bercakap sepenuhnya bagi pihak berhubung soal-soal yang menyangkut tentang keputusan Muzakarah Majlis Kebangsaan hal ehwal agama Islam. Semua itu terletak di bawah kuasa Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Jadi saya melihat bila baginda bertitah, kata baginda, JAKIM hanya berfungsi sebagai urus setia kepada jawatan kuasa berkenaan serta Majlis Kebangsaan bagi hak ehwal agama Islam. Sekadar urus setia saja. Dan baginda selaku pengerusi Majlis Kebangsaan Islam ingin membuat kenyataan di sini bahawa JAKIM tidak boleh mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung keputusan-keputusan yang dibuat oleh jawatan kuasa muzakarah. Ini kadang-kadang ni lebay-lebay kita. Ni bila dah jadi menteri, jaga Jabatan Agama Islam apa semua, kadang-kadang kenyataan-kenyataan mereka tu terlanggar atau melangkaui. Ada benda yang kita boleh cakap, ada benda tak boleh dicakap, tak boleh kita songsong, tak boleh kita santun. Apa-apa sesuatu pun, biarlah Majlis Raja-Raja Melayu kita ada. Saudara, sementara itu baginda mengulas tentang isu tarekat Naqsyabandiyah Al-Aliyah Syekh Nazim Al-Haqqani. Baginda bertitah keputusan muzakarah sudah mendapat perkenan sembah maklum Majlis Raja-Raja pada 4 Januari. Jadi butiran kepada keputusan muzakarah ini bolehlah dirujuk menerusi kenyataan dikeluarkan oleh pengurusi jawatan kuasa muzakarah. Ini kadang-kadang kita bercakap soal ikutan macam-macam lah, saudara. Saya pun tak berani nak menyantuni lebih daripada itu. Tapi titah tuanku perlu disantuni. Saya haraplah yang berhormat Datuk Idris Ahmad peka dengan titah baginda. Ada masanya kita lebih baiklah kita rujuk pada majlis yang dipengurusikan oleh Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu, saudara. Dan tuanku junjung kasih atas peringatan tersebut. Dan hari ini juga saya menerima perkabaran yang tak seronok, saudara. Saat-saat kita menyambut bulan puasa dan nak raya, tiba-tiba Maktab Rendah Sains Mara di Muar terpaksa ditutup, saudara, selama seminggu. Kabarnya Maktab Rendah Sains Mara di Muar itu diarahkan ditutup selama seminggu bermula semalam, ya, kerana 30 orang pelajar didapati positif COVID-19. Jadi artinya COVID-19 masih ada lagi, saudara. Wabak ini masih ada lagi, tetapi sebab itu kita harus berhati-hati. Notis perintah penutupan itu telah dikeluarkan oleh Pejabat Kesihatan Daerah PKD Muar. Pengurusi Jawatan Kuasa Kesihatan dan Perpaduan Negeri Ling Tian Sun mengesahkan perkara itu dan beliau berkata sejumlah 11 orang pelajar pada mulanya disahkan positif, iaitu menerusi ujian saringan yang dilakukan pada hari ketiga mereka mendaftar masuk ke asrama. Kemudian pada hari kelima melalui ujian saliva ataupun air liur ke atas semua pelajar, maka didapati 19 orang tambahannya COVID-19. Jadi positif, ya, saudara. Jadi 30 orang. Kesan daripada itu, semua pihak berwajib mengambil keputusan menutup Maktab Rendah Sains Mara selama seminggu. Ini, saudara, berhati-hati. Masih ada lagi. Bukan tak ada lagi COVID ni, saudara. But, kita mengharapkan anak-anak kita, bunga bangsa yang belajar di Maktab Rendah Sains Mara di Muar itu segeralah pulih. Saya yakin boleh dipulihkan. Jangan pula takut. Ya, saudara. Ini gejala ini sudah masuk pada endemik. Baik. Perkabaran yang agak mengembirakan daripada Johor sampailah ke Perlis. Kerana kerajaan Johor dan kesemua kerajaan negeri telah pun mengumumkan tentang bantuan khas kewangan BKK sebanyak setengah bulan gaji ataupun minimanya RM1,000 sempena Hari Raya Aidilfitri kepada semua penjawat awam negeri. Jadi mereka yang bekerja, gaji mereka dibayar oleh kerajaan negeri, maka akan memperolehi
setengah bulan gaji ataupun RM1,000 sebagai sempena Hari Raya Aidilfitri. Syukurlah kita atas keprihatinan pihak kerajaan negeri. Jadi semua negeri saudara tak terkecuali. Tak boleh kata ni orang ni banyak ni orang tak ada, sama je. Semua RM1,000 ataupun setengah bulan gaji. Okey saudara. Dan cuma sesuatu yang agak menggusarkan bila saya terima kiriman daripada sahabat saya, Saudara Nordin Malik, tentang jumlah rupanya bagaimana Utusan Malaysia melaporkan sejumlah 260,000 lepasan sijil pelajaran Malaysia tidak dapat meneruskan pengajiannya dan akhirnya mereka menjadi penganggur. Jadi untuk itu kita mengharapkan agar pimpinan negara harus mengkaji bagaimanakah mekanismenya yang terbaik bagi menempatkan mereka itu supaya dapat bekerja di sektor perkilangan ataupun sektor pertanian. Jadi tak payahlah kita nak fikir nak bawa masuk import pekerja asing yang dah ada pun 260,000 yang mereka ini tidak dapat meneruskan pengajiannya. Mungkin masalah kewangan, mungkin kelulusannya tidak mencapai tahapnya. Jadi masukkanlah mereka bekerja ataupun sediakanlah tempat-tempat untuk mereka menyambung pendidikan. Sebabnya karenanya perlu apa kita mengimport tenaga dari luar? Saudara, dari jumlah 400,000 pelajar yang menduduki SPM setiap tahun, 260,000 seringkali tercicir. Jadi kalau setahun 260,000, masuk 2 tahun dah 520,000, masuk 3 tahun. Jadi perlu apa kita nak import orang dari luar? Tenaga ini boleh diserapkan dalam sektor perkilangan dan sebagainya. Ya saudara, ini yang saya lihatlah. Saya dapat tengok ada cerita yang bukan ni, tapi saya tak mau baca lah. Sebab ini masih lagi dalam siasatan. Itu berhubung tentang pembelian kapal SCS, kontrak di bawah Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Ini pun satu hal lagi Kementerian Pertahanan. Tapi banyak saya dapat mengatakan adanya unsur-unsur yang agak meragukan. Jadi saya harap Menteri Pertahanan dapat menyelidiki secara tuntas dalam isu pembelian kapal ini. Ya saudara, dah bertahun-tahun lah. Tak habis-habis lagi isu ini. Kapal kontrak ni saudara. Baik saudara, lega-legakan fikiran sikit. Sebelum kita masuk bab politik, kita santuni sedikit sepanjang jalan kenangan. Ini bulan puasa saudara. Saya tadi balik daripada solat tarawih, terkenanglah zaman musim-musim dahulu, zaman anak-anak. Selalunya saudara, bila sampai musim Ramadan dan kita nak menyambut hari raya, persoalan pertama yang selalu difikirkan oleh ibu bapa kita adalah tentang zakat fitrah. Itu fitrah. Kalau dulu dikira mengikut kiraan segantang beras. Zaman-zaman saya dulu tu, almarhumah ibu saya lepas dia jual getah, Coca-Cola ni apa hal pula ni? Lo bayar bodoh apa hal ni? Jangan begitu saudara. Ya, jadi bila tentang zakat fitrah ni, kita jangan lupa kena bayar saudara. Cuma dulu murah lah. Cuma hari ini sekarang ni katanya RM14. RM14 ataupun RM12 untuk mengikut grade beras yang kita makan. Kalau saudara hari-hari makan beras yang tinggi nilainya, mutunya bayarlah fitrah yang tertinggi sekali. Itu yang terbaik saudara. Dulu saya ingat lagi dulu segantang beras RM3.20. Cuma zaman dulu tu agak melucukan apabila bila sampai saja nak semayang Aidilfitri, barulah berebut-rebut nak pergi bayar zakat fitrah. Pagi tu sibuklah imam kampung saya tu Allahyarham Tok Ida Sahak. Kelang kabut dia nak menyelesaikan masalah penduduk kampung saya tu nak bayar zakat fitrahnya. Jadi saya harap kalau boleh janganlah tunggu lama-lama. Kerana ada juga sampainya lepas semayang Aidilfitri. Sebenarnya zakat fitrah ini perlu dibayar sebelum kita melaksanakan solat. Gantang gantang beras saudara. Sebelum solat kita laksanakan solat Aidilfitri, mestilah dijelaskan. Kalau selepas solat itu kira dah tak terkira lah. Artinya sepanjang tahun itu anda gagal tidak menjelaskan
tentang apa ini bayaran zakat fitrah. Jadi saya harap begitulah. Sebab ini pernah kita lalui. Bila tadi saya balik daripada masjid, tengok ada ini teman-teman kita yang mengutip. Amil-amil yang mengambil mengutip ataupun menerima bayaran zakat fitrah itu. Jangan saya mengingatkan saudara, jangan lupa zakat fitrah itu wajib bagi kita. Dan ada juga seorang teman, dia menghantar kiriman. Dia kata kami dulu-dulu selalunya lepas solat tarawih ni kami main polisentri. Itu betul. Anak-anak dulu tak ada takut saudara, dalam gelap matanya macam mata belalang. Bermain polisentri, berlari, berkejar-kejaran. Alangkah seronoknya zaman itu saudara. Habis saja solat tarawih, mulalah main polisentri. Polisentri ni dia dua pasukan. Jadi berlari sana, berlari sini, berkejar-kejaran dalam waktu malam. Yang paling wow sekali bila nak balik, ataupun dulu, tapi selalunya bulan puasa tak ada kita ini belajar Al-Quran. Dulu kita belajar Quran waktu daripada mereka yang tahu mengaji dan sebagainya, kita pergilah macam kampung saya tu, Allahyarham Tok Long Picil. Dia seorang membalik daripada India, dia mengajar. Yang seronoknya tu dulu, kalau kita anak-anak gadis ni, bila mereka pergi belajar waktu malam, mereka bawa jamung. Setahu-tahu jamung. Jamung itu adalah daun kelapa kering yang dianyam. Jadi bila nak balik, dicucuhlah guna jamung. Itulah sebagai lampu suluh. Tapi kadang-kadang ada teman-teman yang nakal. Jamung itu disorok. Jadi terpaksalah mereka balik, dan tengah jalan, maka dikejutlah mereka ini. Ada yang pakai macam ni lah, pakai putih kat semua. Bertempiran lah. Itu bukan bulan puasa. Tapi bila masa bulan puasa, dia memang tak takut langsung. Kerana percaya hantu dan pocong dipasung. Dulu kami main sorok-sorok. Saudara Mustafa Ilyas, betul. Bulan puasa saja. Itu, tapi kadang-kadang bila orang tua nak minta supaya jangan kita main sorok-sorok, mula kata, kau mau main sorok nanti sorok dia hantu kopek. Hantu kopek pada dulu saya. Tapi bulan puasa semua tu tak ada. Saudara, begitulah indahnya kita waktu zaman muda-muda, zaman kecil-kecil dulu. Saudara, dalam keadaan begini kita mengimbau kehidupan zaman yang telah pun kita lalui. Tapi sebagaimana yang saya katakan, kaya macam mana pun kita tidak mampu membeli hari semalam. Dulu kita sedap makan, masakan dimasak oleh ibu kita. Sekarang dah tak ada semua saudara. Keenakan sudah tidak ada. Kita hanya dapat merasakan kuih muih ataupun juadah yang disediakan di gerai-gerai ataupun di pasar Ramadan. Kalaupun ada dibuat oleh isteri kita, cuma dia boleh masak satu atau dua masakan saja. Tapi kalau dengan ibu kita dulu tu, macam-macam kuih kita ada, sebab kita hantar ke jiran, jiran pati balik yang lain. Dan masakan ibu memanglah sentiasa sedap. Mak saya buat kanji pun makan dengan ikan kembung rebus. Kalau saya ingat, kembung rebus dan pecal. Itu pun sudah cukup enaklah rasanya. Tapi sekarang itu semua sudah tak ada. Dulu-dulu anak dara dengan teruna elok aja main dalam gelap. Tak ada pula kena kes kaluat. Tak ada, dulu tak ada. Usia, cuma kalau mereka sudah melewati usia balik, kalau 15 tahun mereka tak boleh pergi kedai, tak boleh pergi pekan. Itu menyanggah adat budaya. Saudara Joka, masa saya dulu RM350 aja. Apa tu? Masakan ibu memang terbaik. Ya, Saudara Muhammad, saudara carilah masakan di mana pun di dunia ini, tidak akan dapat masakan seenak yang dimasak oleh ibu kita. Walaupun masakan itu simple. Kanji ataupun bubur lambu ataupun nasi, hanya sekadar ikan kembung goreng dan masak ini kari pun cukup sedap. Apatah lagi kalau dapat masak ikan-ikan yang mahal-mahal, ikan jenahak semua. Aduh, saya Halimatun Said, saya dah hilang. Saya ketiada ibu, tiadalah. Almarhumah ibu saya sudah pergi untuk selama-lamanya. Dah rasanya dah 8 tahun rasanya. Cuma bila hadirnya bulan Ramadan ini, sempatlah melawat pusara. Itu sajalah saudara. Saya bila mengenang itu kadang-kadang menitis air mata. Kerana saya tidak lagi berpeluang untuk menikmati makanan
yang dimasak oleh ibu saya. Jadi pada teman-teman yang masih ada ibu, anak-anak yang masih ada ibu, nikmatilah kehidupan ini. Kerana semua ini nanti anda akan kehilangan dan tidak akan dapat diganti balik. Saudara, Saudara Muhammad dulu malam raya bakar lemang. Itu nanti saya akan santun bila hampir-hampir nak raya, kita cerita pasal nak bakar lemang, saudara. Baik, saudara. Baik, Coca-Cola Moh dia minta, dia kata Bupar Parlimen. Baik, nak minta cerita politik. Okey, saudara. Tak ada masalah. Jadi itu sekadar kenang-kenangan. Sekali lagi saya ingatkan kepada saudara, saat anda masih punya ibu. Terima kasih ini saudara Mak Ahmad menghadiahkan Al-Fatihah untuk almarhumah ibu saya. Saat kita mempunyai ibu, nikmatilah kehidupan bersama ibu. Rawatlah cinta kasih dengan ibu anda. Tambah-tambah lagi, di hari baik, bulan baik ini, santunilah mereka. Ya, saudara, sekali mereka pergi, tidak mampu ada penggantinya. Ibu tiada ganti, saudara. Telah tiadalah untuk selama-lamanya. Saudara? Baik. Baik. Aduh, cerita sesedih ni nak cerita politik pula ni. Kerana saya dapat kiriman dan saya melihat pula dari Asro melaporkan dari Kota Melaka. Waktu semalam Yang Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak, beliau berbuka puasa iftar Ramadan di Melaka. Beliau ditemui oleh wartawan Asro Awani dan mantan Perdana itu berkata bahawa yakin rakyat, beliau yakin bahawa rakyat mahukan rang undang-undang anti lompat parti segera dibentangkan. Tapi ini kerana pengundi tidak lagi mahu terus dikhianati. Kerana apa yang dirasakan oleh para pengundi, bila berlakunya lompat parti, mereka merasakan seolah dikhianati oleh individu-individu yang meninggalkan parti mereka. Jadi kalau ikut pada hasrat pengundi, mereka mahu supaya rang undang-undang ini dibentangkan sebab ianya prinsip yang mulia, kata Datuk Seri Najib. Bermakna mereka dipilih sebagai wakil rakyat berdasarkan pada parti dan parti juga bekerja keras untuk mereka. Tiba-tiba bila dah menang, mereka melompat kepada pihak lain. Maknanya mereka telah mengkhianati mandat yang telah diberikan oleh rakyat. Jadi itu prinsip asasnya, fundamentalnya, kata Datuk Seri Najib. Dan sebab itulah majoriti rakyat mahukan supaya rang undang-undang ini dibentangkan. Dan beliau menzahirkan juga kekecewaannya kerana penangguhan rang undang-undang tersebut. Saudara, sebenarnya saudara, dulu kita ni, negara kita ni maju. Kenapa? Kerana dulu indeks rasuah kita agak-agak membanggakan. Tapi sekarang merosot. Dan malahan sekarang ni kita saling berbalah sama-sama sendiri. Cuma yang saya lihat, yang terbaru. Ini terbaru ni saya. Bulan puasa ni. Nak marah? Minum dulu. Tiba-tiba saya melihat dalam satu kenyataan. Ini profesor yang kalau saya kata profesor kangkung, mereka marah kat saya. Tak tahu dari mana culipan dia dapat. Iaitu dalam satu kenyataan, Profesor Zainal Kling. Dia berkata, UMNO Barisan Nasional dijangka tewas dalam PRU 15 jika Datuk Seri Najib dan Zahid masih aktif berpolitik dan enggan bersara. Saya pun bila tengok begitu, apa benda lah profesor ni. Kita nak bertanya lah. Jika Datuk Seri Najib dan Datuk Zahid hilang pengaruh kerana kes mahkamah, kenapa pula Barisan Nasional boleh menang besar di Melaka dan di Johor? Bercakap kena ada fakta, Prof. Anda dihormati oleh warga. Tapi janganlah anda menjadikan diri anda seperti Profesor Kangkung. Jadi masalah sekarang ni kalau anda mengatakan Datuk Zahid, Datuk Najib adalah merupakan punca orang tak sokong UMNO Barisan Nasional, kita nak tanya pula macam mana pula dengan Tan Sri Muhyiddin dengan Datuk Mahathir waktu pilihan raya di Melaka, pilihan raya di Johor. Uyup, apakah mereka punya wibawa yang tinggi? Ini sedangkan waktu itu mereka tidak ada kes mahkamah. Ini alasannya kerana Datuk Zahid dan Datuk Seri Najib masih lagi kluster mahkamah kononnya. Jadi dalam keadaan begitulah, saya harap supaya majlis profesor ni pun kena fikir-fikirlah sebelum mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan rakyat. Saudara, dalam keadaan begitu tiba-tiba kita tengok tiba-tibalah Tan Sri Muhyiddin pula menggesa supaya
Perbicaraan berhubung skandal YMDB ini dipercepatkan. Jadi saya tengoklah keadaannya, apakah ada unsur-unsur yang lain. Tiba-tiba pula kita nak gesa mahkamah. Biarlah mahkamah menentukan. Mahkamah itu ada kebebasannya. Kenapa perlu kita mencampuri urusan mahkamah? Jadi kita mengharapkan apa yang dilakukan oleh pimpinan Parti Pembangkang ni, dengan adanya Profesor Kangkung tu, saya rasa mereka mengelirukan rakyat. Macam mana pula boleh katakan UMNO Barisan Nasional boleh kalah? Dan saya tengok pula ada sahabat saya, bukan tak ada juga, ada kawan-kawan saya dalam kalangan bloggers, mereka menulis dan membuat siaran mengatakan bahawa kemenangan di Melaka dan di Johor tidak boleh jadikan ukuran. Jadi kalau Melaka dengan Johor tak boleh nak jadikan ukuran, nak jadi ukuran di mana? Sebenarnya saya nak cakap terus terang, khususnya kepada Profesor Kangkung ni, rakyat meluat. Mereka meluat sebenarnya dengan apa yang berlaku sekarang. Selepas saja UMNO ditumbangkan, tiba-tiba rakyat hidup susah. Dan ini menjadikan stigma, ini menjadikan satu benda yang ketakutan. Rakyat tak mau lagi. Sebab itu mereka menuntut segera diadakan pilihan raya umum. Sebab itu mereka merasakan, segeralah pilihan raya, selesaikan masalah. Saudara, tiba-tiba anda poing pada Datuk Najib, poing pada Datuk Zahid. Saya bukan nak membela mereka, tetapi biarlah ada faktanya. Saya dah bercakap, saya ingat tak silap saya bulan lepas. Betul, Datuk Seri Zahid Hamidi masih lagi turun naik mahkamah. Tapi jangan lupa, beliau mencipta sejarah sebagai Presiden UMNO yang tidak punya apa-apa jawatan dalam kerajaan. Bukan menteri. Dua Perdana Menteri tumbang di tangan beliau sebagai Presiden UMNO. Ini fakta, Profesor. Macam mana yang anda katakan bahawa UMNO Barisan Nasional boleh kalah? Ini, saya kata, kita bukan mau berdebat. Kita bukan mau menyanggah sesama lain, tapi biarlah berfakta. Ini keadaannya. Anda mengundang amarah rakyat. Meluarkan kenyataan yang bukan-bukan. Jadi akhirnya, saudara, orang politik macam inilah yang merosakkan struktur ekonomi negara. Mereka pula ada pula dengan scheme of thing-nya yang maka orang luar merasakan ini adalah budaya korupsi. Sebagaimana saya katakan tadi, kita ni rosak kerana ada korupsi. Kita nak mengurangkan budaya korupsi. Tiba-tiba scheme of thing itu adalah korupsi lah. Kamu sokong aku, kamu dapat jadi menteri. Kamu sokong aku, kamu dapat JSC. Kamu sokong aku. Jadi matlamat lain tak ada. Dan saya cuma hairan. Saya dah bercakap berkali-kali, saya rasa lah lebih baiklah berlapang dada. Macam Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin, yang sudah tu sudahlah. Dalam bulan baik, bulan mulia ni sudahlah, tak payah lagi. Sebab rakyat tak boleh melupakan kehidupan mereka waktu anda berdua menjadi Perdana Menteri. Jadi tambah-tambah pula keluar kenyataan. Ini kenyataan yang bila saya tengok, kenapa begitu? Bila Tan Sri Muhyiddin buat kenyataan bahawa dia kata Perikatan Nasional perlu dirunding dalam isu penentuan tarikh pembubaran Parlimen. Itu kata beliau. Dalam catatan terbaru dalam Facebooknya, mantan Perdana Menteri berkata perkara itu perlu memandangkan Perikatan Nasional merupakan parti yang terbesar dalam kerajaan persekutuan. Saya geleng kepala lah benda macam tu. Masih lagi mengigau. Masih lagi merasa dia ada kuasa. Ini yang dulu yang kata nak tekan butang. Tekanlah butang pun. Tak ada masalah. Ini masih lagi merasakan diri itu punya kuasa. Kalau rasa punya kuasa, buatlah apa yang anda nak buat. Tapi jangan cuba untuk menekan Perdana Menteri. Betul Perdana Menteri datang daripada UMNO. Beliau sebagai naib Presiden UMNO. Perlu apa pula beliau mesti berunding dengan parti-parti lain? Itu kemudian kena ingat saya. Kuasa mutlak menentukan nak bubar tak bubar Parlimen ini kuasa agung. Cuma Perdana Menteri selaku ketua kerajaan, dia boleh menghadap agung memohon. Sama ada nak buat pilihan raya atau tidak. Bukan nak berunding dengan orang. Perlu apa nak dirunding-runding? Tak pernah berlaku dalam sejarah Perdana Menteri berunding dengan parti-parti lain untuk buat pilihan raya. Tak ada. Zaman Tengku Brahman tak berlaku. Zaman Tun Razak tak berlaku. Zaman Tun Hussein On tak berlaku. Malahan zaman Dr. Mahathir, dia ikut suka dia je. 4 tahun saja, snap election.
Semua orang terkejut. Tak ada pula nak berunding dengan MCA, dia nak berunding dengan gerakan. Tak ada. Dan tiba-tiba Tan Sri Muhyiddin kata mesti berunding dengan Perikatan Nasional. Kenapa begitu? Jadi ini adalah elemen yang menggambarkan seolah-olah beliau masih lagi mengikat ataupun masih mempunyai kuasa yang mempengaruhi Perdana Menteri. Dan sebab itu akhirnya rakyat melihat bahawa Perdana Menteri kita ni dalam keadaan tak boleh buat keputusan sendiri. Kenapa anda mahu mencalarkan imej Perdana Menteri? Tak seharusnya kenyataan itu dikeluarkan. Okeylah dia semalam dia nak buat kenyataan macam mana hubungan Perikatan Nasional dengan Perdana Menteri baik. Okey, tak ada masalah. Boleh sebut saya semalam buka puasa bersama-sama dengan yang Mak Perdana Menteri di di Putrajaya, dan turut hadir adalah Presiden PAS bersama dengan pimpinan tertinggi daripada gerakan. Kami berbual-bual membincangkan masalah negara. Kan lebih baik tiba-tiba dia pula buat kenyataan bahawa Perdana Menteri hendaklah berunding dengan Perikatan Nasional dalam menentukan tarikh pilihan raya. Kenapa you spesifik? Sedangkan semua orang tahu Tan Sri dah pergi jumpa dengan Dr. Mahathir, minta sokongan. Tan Sri berjumpa dengan Anwar Ibrahim, katanya minta sokongan. Tan Sri juga menurut kata kenyataan daripada Datuk Syafiq Abdal berbincang dengan Parti Warisan, minta sokongan nak jadi Perdana Menteri. Jadi apa helah sebenarnya? What game you want to play? Kalau rasa nak sokonglah. Sebab itu saya bersetuju dengan pandangan Datuk Seri Zahid. Begitu juga pandangan Datuk Seri Najib, bahawa Tan Sri Muhyiddin ini tidak ikhlas dalam menyatakan sokongan pada Perdana Menteri, kerana waktu yang sama dia juga mengidamkan untuk kembali ke Putrajaya sebagai Perdana Menteri. Orang dah tolak, sudahlah. Ini masa sekarang ni bukan masa untuk kita berbalah. Masa supaya kita semua menyantuni. Sebab negara masih lagi dalam keadaan tenat, saudara. Sebagaimana yang saya gambarkan tadi. Orang nak ambil keluar wang EPF. Berderit. Beribu yang keluar. Bukan saja warga bangsa Melayu, saudara. Warga bangsa bukan Melayu pun. Artinya rakyat keseluruhannya tenat. Tiba-tiba anda masih lagi mahu bermain politik dan menggambarkan seolah-olah anda masih mempunyai kuasa. Kuasa apa lagi? Benda yang sudah tu sudah. Dan rakyat nak lihat supaya ada pilihan raya. Sebab rakyat mahu diadakan pilihan raya umum ini kerana mereka juga mahu menggantikan puak-puak yang ada di Putrajaya tu yang masuk ke parlimen tu tidak menggambarkan cita rasa sebagaimana yang diharapkan oleh rakyat. Jadi sekarang ni saya bersetuju dengan pandangan Tan Sri Nur Omar. Tan Sri Nur Omar dia dah bagi tahu Perlembagaan Persekutuan jelas memperuntukkan katanya kuasa membuatkan parlimen terletak di atas budi bicara yang Pertuan Agong, bukan di tangan Perdana Menteri. Ahli Majlis Tinggi UMNO Tan Sri Nur Omar berkata ramai pihak terkeliru dan masih tidak faham tentang had kuasa Perdana Menteri dan Perlembagaan Persekutuan. Saya bersetuju dengan pandangan Pengurusi Perhubungan UMNO Selangor Tan Sri Nur Omar. Jadi dalam Perlembagaan Persekutuan artikel 40 ialah kuasa kabinet untuk menasihati Pertuan Agong. Itu saja. Dan dalam artikel itu juga menyatakan kuasa mutlak yang di Pertuan Agong untuk boleh ataupun tidak membuarkan parlimen. Jadi nak berunding buat apa? Ini kadang-kadang, dan Profesor Kangkung pula kata kalau buat pilihan raya, adanya Datuk Najib, adanya Datuk Zaid Hamidi, maka UMNO Barisan Nasional boleh kalah. Ukuran mana, unjuran mana yang Profesor ambil? Buktikan pada kita. Jangan sekadar melontarkan kenyataan begitu saja. Kita tahu Profesor Zainal Keling ni, dia waktu kita mewujudkan Muafakat Nasional, dia bersama Dr. Mahathir mewujudkan kebangkitan Melayu lah apa semua. Banyak berselindung di atas nama Melayu. Oh, demi bangsa, demi agama, demi Melayu. Tapi ke mana matlamat mereka? Bila mereka mempunyai kuasa, bangsa ketinggalan. Yang selalu jadi rebutan adalah apa aku dapat. Ini yang membuatkan rakyat bosan sebenarnya. Saya anak-anak muda sekarang ni memang sebenar-benarnya memang dah benci. Sebab itu kadang-kadang mereka malah nak mengundi dan sebagainya kerana mereka melihat bahawa kebobrokan dalam politik negara kita ni tak selesai-selesai. Sebab itu the only way adalah pilihan raya saja. Selesaikan dan kita dapat satu wakil rakyat yang benar-benar menyantuni rakyat, selesailah buat kerja. Ini tidak, tak habis-habis. Masih lagi saya dah 4 tahun.
sejak UMNO ditumbangkan. Sebab itu saya berkeyakinan UMNO tak sewajarnya menjadi parti pembangkang. Selagi UMNO jadi pembangkang, inilah jadi keadaannya. Bukan kerana orangnya. Kerana dilanggar. Orang kata petua dah dilanggar. Nah, kononnya hebat sangat. Kalau betul-betul hebat, masuklah dalam UMNO. Bertandinglah. Kemudian, tengok macam mana kalau anda diyakini oleh warga UMNO, diwakili rakyat, anda jadilah menteri, jadilah pemimpin. Tapi ini tidak. Anda berkukuk di luar gelanggang. Kemudian anda maki hamun pemimpin UMNO. Saya nak maki hamun pemimpin UMNO, saya tak marah. Tapi jangan maki UMNO. Itu saya dia. Saudara, bagi saya rasalah, dalam keadaan kita berpuasa ni, saya tak nak marah. Tapi bila tengok begini, bila profesor buat kenyataan begitu, saya kata apa benda yang nak cakap ni? Apa mesej yang kamu nak lontarkan kepada rakyat mengatakan kalau pilihan raya diadakan selagi Datuk Najib dan Datuk Seri Zahid masih lagi berwenang dalam politik, maka UMNO Barisan Nasional akan kalah. Apa halnya? Kamu nak bodek siapa? Kamu nak menangkan siapa? Kamu nak siapa jadi Perdana Menteri? Ini keadaannya. Tiba-tiba boleh buat kenyataan begitu. Sekarang ni mereka sedang bergelut dengan mahkamah. Biarlah mereka bergelut dengan mahkamah. Bila sampai pilihan raya nanti, itu soal rakyat lah. Tapi, paling tidak, seburuk-buruknya macam saya katakan, Zahid Hamidi jadi Presiden UMNO, 2 Perdana Menteri tumbang. Dr. Mahathir, Dr. Sri Muhyiddin. Datuk Zahid Hamidi bersama dengan Datuk Najib yang menjadi tukang kempennya bersama dengan Tok Mat. Selaku pengarah pilihan raya, UMNO Barisan Nasional menang besar di Melaka, menang besar di Johor. Jadi anda nak buat letak di mana anda punya unjurannya dalam pengiraan anda yang kata tak ada pengaruh tu. Jadi saya rasalah jangan jadi macam orang kata peribahasa sour grape. Beruang ni tak dapat makan buah anggur, dia kata anggur tu masam. Itulah keadaannya. Sedangkan saya melihat terus terang, kalau tadi berderit warga bangsa menunggu untuk mendapat pengeluaran wang daripada EPF mereka, artinya rakyat sudah bosan dengan cerita politik hari ini. Mereka mahu supaya adanya pimpinan, adanya parti-parti yang benar-benar menyantuni ekonomi negara. Mereka dah letih. Dan kita sekarang ni dalam keadaan sini, hari ini, kita mesti berusaha untuk menjadikan negara kita ini pulih semula. Sebab itu, apa yang disarankan oleh Datuk Muhammad Haji Hassan, Timbalan Presiden UMNO, dia kata, kita kembalikan kestabilan politik untuk mencerahkan semula kehidupan rakyat supaya ekonomi negara ini dapat dinikmati bersama. Itu saja. Azizi Mohsin kan dah terbukti 7 pilihan raya. Itu sebenarnya dah ada bukti. Nak kata pilihan raya negeri sudah, pilihan raya kecil sudah, pilihan raya parlimen sudah. Macam mana yang boleh katakan bahawa kalau adanya Datuk Najib dengan Datuk Zahid Hamidi boleh kalah? Saya tak tahulah apa unjuran anda, apa matlamat anda. Saya harap rakyat boleh faham, teman-teman yang melayari live saya ini dapat berfikir secara matang. Sebab itu saya katakan saya sekadar memberi pencerahan. Memanglah bila saya beri pencerahan ini orang marah dengan saya sebab tak mengikut selera mereka. Dalam politik saya kita tak boleh ikut selera. Kita mesti ada fakta figura. Faktanya apa? Faktanya sekarang ini memang rakyat tidak dapat melupakan apa yang berlaku sepanjang negara ini ditadbir oleh Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Itu fakta. Dan figuranya dalam sistem demokrasi is a name of the numbers. Banyak orang bertanya dengan saya, sejauh mana UMNO boleh menggambai ataupun menggamit undi rakyat untuk mendapat sekurang-kurangnya 124 kursi parlimen. Saya kata boleh. Tak ada masalah. Asalkan warga UMNO sendiri bersatu padu. Asalkan pemimpin UMNO ada berlapang dada sedar diri. Peratusan yang mengundi UMNO, saudara ni, seronoknya ni tengok ni. Romeo Masdai, peratusan yang mengundi UMNO tak bertambah. Sama saja macam PRU14. Sebab ramai yang tak keluar mengundi, tapi PRU15 kami akan keluar untuk benamkan UMNO. Silakan, tak ada masalah. Anda nak benamkan ke apa, silakan Romeo Masdai. Kalau anda mengatakan berdasarkan pada peratusan, jadi kalau begitu peratusan, kenapa mereka tak undi parti-parti yang ada?
Berapa banyak parti yang bertanding masa di Johor. Pejuang ada. Wuyup hilang orang pertaruhan. Apa dasarnya, saudara? Pakatan Hak Perikatan Nasional, semua PPG di Johor, semua kawasan, ada banners, ada orang, ada tukang kempen, pun kalah juga. Jadi bila katakan ini nak blame peratusan keluar mengundi. Peratusan keluar mengundi terpulang pada rakyat. Sebabnya rakyat dah bosan. Mereka melihat bagaimana kepimpinan yang diberi kesempatan untuk mentadbir, mereka sibuk berpolitik nak jaga tamaluk diri sendiri. Sebab itu saya menyarankan Yang Amat Berhormat Datuk On Hafiz, Yang Amat Berhormat Datuk Sulaiman Ali, masa sekarang ni jadikan contoh terbaik supaya rakyat dapat yakin bahawa kepimpinan UMNO Barisan Nasional ini benar-benar menyantuni rakyat. Jangan biarkan rakyat Melaka terus duduk dalam kehidupan yang sukar. Jangan biarkan negeri Johor itu terus malap dari segi ekonominya. Jangan dibenarkan segala kepincangan yang berlaku masa silam di negeri Perak itu perlu dihakis secara total, Datuk Syahrani. Ini negeri yang diperintah oleh UMNO Barisan Nasional. Menteri Besar UMNO di Perlis. Tenang. Menteri Besar UMNO di Pahang. Saya lihat sendiri. Mentadbir dengan baik. Rakyat begitu yakin. Dan Menteri Besar Perak, Datuk Syahrani, this time, prove it. Tunjukkan bahawa anda menyantuni rakyat Perak. Jangan dibiarkan rakyat Perak ini terus berada dalam kemelut kehidupan. Asyik berpolitik saja. Mana pemimpin yang dilihat tak boleh lagi nak kontribut, ditukar. Jangan risau, jangan takut. Rakyat berada di belakang anda. Saudara Datuk On Hafiz, anda mungkin anak muda. Tunjukkan, lagangkan politik anak muda yang macam mana yang anda mahu bawa. Ke mana Johor ini yang anda bawa. Memang tak ada masalah. Saya nampak Datuk Asni pun memberi sokongan dan dokongan yang kuat terhadap Datuk On untuk mentadbir kerajaan negeri Johor. Now, masa untuk bekerja. Tinggalkan segala apa orang nak kata, tak usah peduli. Start gear, jalan terus. Begitu juga dengan Datuk Sulaiman Ali. Nak kata pelabur tak masuk. Dah masuk pun dah ada 5 bilion dah. Pelaburan datang ke negeri Melaka. Santuni rakyat Melaka. Santuni ekonomi Melaka. Yakinlah, kalau anda dalam tempoh sebulan ini, anda mentadbir dengan baik, rakyat dapat melihat bagaimana ekonomi dapat dipulihkan, kesan daripada kestabilan politik, maka rakyat tetap akan bersama dengan UMNO Barisan Nasional. Ketepikanlah pandangan orang-orang yang macam Profesor Kangkung ni. Jangan risau, tak usah peduli. Anggaplah itu sebagai bisikan di angin lalu. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berpuasa dan selamat malam.